Okey. Dengar suara? Okey, jadilah. Okey, nanti teacher share video yang tadi untuk kamu buat ulangan dalam grup. Okey, untuk hari ini kita akan masuk kegunaan sinaran radioaktif. Okey, sinaran radioaktif ni adalah sinar-sinar yang dipancarkan daripada bahan-bahan radioaktif. Okey. Sinaran yang kita belajar adalah sinar gamma, sinar alfa dan sinar beta. So untuk yang pertama ni adalah sinaran gamma. Okey, sinaran gamma tu dia dipancarkan untuk mengesan paras ataupun kandungan sesuatu bahan di dalam bekas. Ini terutamanya dalam kilang lah, kilang penghasilan dalam bahan dalam tin. Okay, so bila dia dah isi bahan, dah isi macam ni ubat, okay, dia akan lalukan bekas ni ke kawasan yang ada sinar gamma. So pengesan akan kesan dah, bahan tu dah capai pun, dah capai dah tahap penuh sebelum ditutup. So itu dia menggunakan sinaran gamma. Sinaran natrium 24 juga, okay, digunakan oleh kerja macam JKR, okay, untuk mengesan kebocoran di dalam paip bawah tanah. Okay, bila tahu ada kebocoran, so bagaimana dia nak kesan, okay, dia salurkan natrium 24 ni dalam paip dan dia kesan di mana berlaku kebocoran. Okey, beta radiation ataupun sinaran beta digunakan juga dalam untuk mengesan dan monitor ketebalan bahan. Maksudnya kalau nak menghasilkan aluminium foil, so ketebalan aluminium yang nak dihasilkan oleh kilang tersebut, okay, dia akan kesan menggunakan sinaran beta. So kalau bila terlampau banyak sinaran beta yang dapat dikesan oleh detektor yang kat bawah ni, maksudnya aluminium foil tu terlebih nipis lah. Maksudnya nipis sangat. So kena baiki dekat set balik ketebalan. Okey. Ni untuk perindustrian mengukur ketebalan bahan yang sangat nipis seperti kertas kita, kertas A4 tu pun kalau kamu tengok dekat kedai dia ada 70 GSM, ada 80 GSM, 100 GSM. Maksudnya makin besar tu makin tebal. So untuk menghasilkan ketebalan kertas yang seragam, dia menggunakan sinaran beta. Okey, kegunaan sinar radioaktif juga dalam pertanian. Okey, fosforus 32 dan nitrogen 145. Okey, dimasukkan ke dalam baja untuk mengkaji kadar penyerapan baja oleh akar tumbuhan. Maksudnya baja tu dicampur dengan bahan radioaktif. Okey, supaya nak kesan, okey, sampai tak pokok ni serap tak baja yang kan kita letak baja dekat tanah kan, kita nak tengok baja tu diserap tak oleh pokok. So kita guna alat tiup giga mula untuk kesan, okay, kadar penyerapan baja oleh tumbuhan. Okay, seterusnya dalam perubatan, okay, bahan radioaktif iodin 131 digunakan untuk mengesan ketumbuhan yang terdapat dalam buah pinggang. Okay. Bila dalam perubatan ni, kita panggil pengimajan. Pengimajan lah kot.
image kan. Nak kesan ketumbuhan yang tak normal yang terdapat dalam badan. So untuk memeriksa pengambilan mineral iodin oleh kelenjar tiroid, okay, dan juga mengesan benda asing ataupun ketulan darah, darah beku ke, okay, yang terdapat dalam badan manusia. Okay. Yang kedua adalah Cobalt 60. Cobalt 60 ni adalah sinaran radioaktif yang dipancarkan, kalau yang ni selalunya kalau kepala, tumbuhan pada kepala lah. Okay. Untuk memusnahkan sel kanser. Okay, sinaran ni dipancarkan mengikut maksudnya kalau dalam otak tu, katalah ada ketumbuhan kat kawasan ni, so sinar tu mesti pancarkan hanya pada kawasan ni, menembusi kawasan tengkorak, menembusi tisu-tisu sihat kat sini, tetapi dia punya sinar tu mestilah tak boleh sampai memusnahkan tisu yang sihat dengan tengkorak. Maksudnya saintis memang akan kaji dia punya kelajuan dan kedalaman tu hanya untuk membunuh sel kanser. Itu adalah dalam radioterapi. Kaedah radioterapi untuk memusnahkan sel kanser tanpa pembedahan. Okey. So dalam pengawetan makanan, okey, sinar gamma digunakan untuk membunuh mikroorganisma seperti bakteria, kulat dan serangga yang terdapat dalam makanan. Kita panggil penyinaran makanan. Terutamanya pada buah-buahan yang kita kata sensitif, senang rosak. Okey, sinar gamma juga mereputkan buah yang masak. Maksudnya kalau dalam simpanan stor tu ada buah yang masak, dia tak adalah nak asingkan sebiji-sebiji. So dia boleh pancarkan untuk mereputkan buah yang telah masak. Atau yang kedua ni, bila simpanan kentang bila simpan lama dia akan tumbuh pucuk-pucuk baru kan. So bila kentang ini diberi sinaran gamma, dapat menghalang pucuk kentang daripada tumbuh supaya tahan lebih lama untuk dieksport. Okay. So ini pengawetan makanan supaya makanan lebih tahan lama. Okay, seterusnya kegunaan bahan radioaktif dalam bidang arkeologi. Bidang arkeologi ni bidang yang mengkaji penemuan-penemuan tulang ke batu, bahan-bahan purba. So bila nak macam mana nak kenal bahan tu, usia dia berapa? Okay. Bahan tu yang kita jumpai, mumia ke tulang ni, sebab dalam badan kita, tulang kita memang ada unsur karbon. Okey. Unsur karbon. Unsur karbon tu, si tulang kita memang dibina oleh unsur karbon. So tulanglah yang paling akhir sekali nak reput kan. So penggunaan karbon 14 juga. Okey. Kita panggil pentarikan. Ada G tak? Tak ada. Tarikan karbon. Maksudnya karbon 14 tu yang terdapat dalam tulang diuji. Ahli arkeologi akan kikis tulang ni sikit, nak ukur berapa nilai karbon 14 yang tinggal supaya dapat menentukan usia. Barulah tahu orang ni, tulang ni tinggal, maksudnya pernah hidup pada zaman bila. So kamu belajar dalam sejarah kan, Mesiolitik,
Zaman-zaman tu itu ditentukan oleh bidang arkeologi. Okey, seterusnya bagaimana kita nak mengendalikan bahan radioaktif dan sisa radioaktif dengan selamat dan juga sempurna. Okey. Sekejap teacher punya ni hang pula. Okey, so kesan kita kena kendalikan dengan sempurna sebab dia boleh memberi kesan kepada organisma hidup seperti manusia. So kesan jangka pendek, dos yang rendah, okay, pada manusia boleh menyebabkan gejala seperti loya, hilang selera makan dan muntah. Jika terdedah terlampau tinggi ataupun lama, okay, dia boleh menyebabkan pendarahan dalaman, mandul, penyakit kulit dan penyakit paru-paru. Kesan jangka masa yang panjang. Okey, sinar radioaktif boleh menyebabkan mutasi. Teacher? Teacher kat mana tadi berhenti? Lagging kat mana? Arkeologi. Arkeologi. Ha. Okey. Ada. Teacher cakap seorang-seorang rupanya. Sebab mesej Telegram asyik masuk je okey je. Sekali teacher tengok, kenapa senyap je. Sekejap. Arkeologi di mana? Arkeologi tu dah habis belum? Dah sampai pentarikan karbon tu. Okey. Dah habis dah tu pentarikan karbon. Macam ni. Okey. Pentarikan karbon. Okey. Pentarikan karbon tu maksudnya tulang yang dijumpai tu dikaji dia akan kikis sikit, dia akan kaji nilai karbon 14 yang ada. Okay. So bila dah dapat nilai tu, bolehlah tentukan usia tulang tu, maksudnya usia orang pemilik tulang tu hidup pada zaman bila. Macam kamu dalam belajar sejarah kan, bila sejarah tu belajar tentang zaman-zaman dahulu. So kat situlah
ditentukan tulang-tulang tu hidup pada zaman bila. Okey. So kita tengok pengendalian bahan radioaktif dan sisa radioaktif dengan selamat dan sempurna. Okey, kita kena kendalikan dengan sempurna sebab sinaran radioaktif ni boleh memberi kesan kepada benda hidup. Benda hidup termasuklah manusia, termasuklah haiwan dan tumbuhan. Okey, so kalaulah terdedah pada jangka masa yang pendek, dos rendah, gejala penyakit yang akan, simptom-simptom yang akan timbul ialah loya, hilang selera makan dan muntah. Okay. Jika kesan ni pendek. Jika jangka masa yang pendek tapi dos yang tinggi. Dos yang tinggi dia akan menyebabkan pendarahan dalaman, mandut, penyakit kulit dan juga penyakit paru-paru. Okay, dos tinggi tapi masa pendek. Kalau jangka masa yang panjang, dos tinggi ke, dos rendah ke, kesannya boleh menyebabkan mutasi dan memusnahkan sel badan. Mutasi itu maksud dia sel-sel badan tu menjadi tidak normal. So boleh mendatangkan penyakit seperti leukemia ataupun mana-mana kanser kulit. Dan bila dia mengubah genetik dalam badan manusia, so anak yang dilahirkan pun berkemungkinan cacat. Okey, cara-cara yang betul untuk mengendalikan bahan radioaktif dan sisa radioaktif dengan sempurna. Okey, yang pertama, penggunaan plumbum yang tebal. Okey, bongkah plumbum yang tebal diletakkan di antara pekerja dengan bahan ni, bahan supaya sinar itu akan terhenti dekat bongkah ni saja. Tak sampai kepada pekerja. Okey. Pakaian, okey, pekerja tu akan pakai pakaian yang diperbuat daripada plumbum. Okey, memakai pakaian perlindungan khas dan lencana filem. Lencana filem tu terdapat pada pakaian tu, dia akan memberi signal. Kalaulah pekerja tu dah terdedah pada dos yang bahaya, dia akan bunyi titik-titik-titik. Pekerja tu kena cepat-cepat keluar daripada kawasan tersebut. Okey? Ya, lencana filem ni untuk mengesan kadar radioaktif pada satu-satu kawasan. Menggunakan tangan robot di kawasan kedap udara ketika mengendalikan bahan radioaktif. So guna robot, guna teknologi. Okey. Menggunakan pengepit, kalaulah yang dos rendah, okay, tetap guna pengepit untuk elakkan bersentuhan dengan tangan ketika mengendalikan bahan radioaktif yang lemah. Okay. So kita masuk dalam buku latihan kamu. Okay, boleh buat sama-sama. Ni teacher dah terus letak jawapan dah. Okay, dalam perindustrian, okay, yang mana tak semak boleh semak. Kelas B yang mana tak semak lagi boleh semak sekali. Okay, sinar beta digunakan untuk mengawal ketebalan kepingan logam. Okay, dalam arkeologi karbon 14 digunakan untuk menganggar usia objek atau bahan purba. Untuk pertanian, fosforus 32, ni jenis bahan lah, digunakan untuk menentukan kadar penyerapan baja fosfat dalam tumbuhan. Seterusnya, pertanian, bahan radioaktif digunakan untuk menghasilkan tenaga senjata nuklear seperti bom nuklear. Dalam proses pengawetan makanan, sinar gamma digunakan untuk membunuh bakteria.
Dalam bidang perubatan, Hubbard Cobalt 60. Hubbard pula lah. Cobalt 60 digunakan untuk membunuh sel kanser dan membasmi kuman. Natrium 24 digunakan untuk mengesan kedudukan darah beku dalam vena, dalam salur darah. Okey. Dah siap? Dah. Dah. Okey, seterusnya tandakan right pada langkah-langkah keselamatan yang betul ketika mengendalikan bahan radioaktif. Okey, menggunakan tangan yang terdedah. Okey, salah kat sini. Poin yang salah di sini. Simpan bahan radioaktif dalam bekas plumbum yang tebal. Okey, betul. Buang sisa radioaktif ke dalam sungai, salah, sebab dia akan mencemarkan sungai dan ikan yang tinggal dalam tu akan terdedah pada sinar radioaktif yang sisa-sisa. Okey, pakai pakaian perlindungan khas untuk melindungi badan. Okay, betul. Okey. Teacher ulang balik video yang tadi. Sinaran beta dan sinar gamma mempunyai banyak kegunaan dalam kehidupan harian dan dalam pelbagai bidang. Pelbagai bidang ini termasuk arkeologi, pertanian, industri, pertahanan, pengawetan makanan dan perubatan. Dalam arkeologi, aktiviti karbon 14 yang radioaktif dalam sampel fosil atau artifak digunakan untuk menentukan usia sampel. Kaedah ini dipanggil pentarihan karbon 14. Dalam pertanian, sinaran radioaktif digunakan untuk membunuh atau menghalang pembiakan perosak, mengubah atau menambah baik ciri tumbuhan dan menentukan kadar penyerapan baja tumbuhan. Sinaran juga digunakan dalam industri. Sebagai contoh, ketebalan kepingan logam dikawal secara mengukur jumlah sinaran yang dapat menembusi kepingan. Jika kepingan terlalu nipis, lebih banyak sinaran akan menembusi dan dikesan. Kesannya, ketebalan ditingkatkan dan sebaliknya. Dalam pertahanan, bahan radioaktif digunakan untuk membuat senjata seperti bom nuklear. Selain menyebabkan kemusnahan yang besar, pembebasan sinaran menyebabkan kesan-kesan berbahaya yang serius yang kekal untuk beberapa generasi. Dalam pengawetan makanan, sinar gamma juga digunakan untuk membunuh bakteria. Produk-produk makanan yang dirawat dengan sinaran untuk pengawetan ditandakan dengan logo Radura. Walaupun sinaran menyebabkan banyak kesan berbahaya, ia juga boleh menyelamatkan nyawa. Dari membunuh sel-sel kanser hingga mengesan kedudukan darah beku, sinaran radioaktif mempunyai pelbagai kegunaan dalam bidang perubatan. Apabila mengendalikan sumber dan sisa radioaktif, kita perlu mengambil langkah-langkah keselamatan yang perlu termasuk menyimpan bahan atau sisa radioaktif di dalam bekas dengan dinding tebal yang diperbuat daripada plumbum, menghadang bahan radioaktif dengan bongkah plumbum yang tebal. Menggunakan tangan robot untuk mengendalikan bahan radioaktif dengan selamat, memakai pakaian perlindungan yang sesuai semasa mengendalikan dan bekerja dengan bahan radioaktif dan melupuskan sisa radioaktif dengan selamat dan betul. Okey. Macam sekarang? Okey, dengar ada suara teacher.
Okey, itu saja untuk hari ini. Ada soalan tak? Tak ada. Ada cikgu. Tak ada teacher. Okey. So tinggal jawab soal yang kelas B dah buat kan? Hantar gambar je untuk teacher tik dah disemak. Okay, tiga arkib pun hantar juga dengan latihan live worksheet yang teacher bagi tadi, okey? Okey, itu saja untuk hari ini. Thank you cikgu. Thank you Thank teacher. you.